Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 6 baris 16 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Al-Fadil Mufti Jamaluddin bin Al-Marhum Al-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Dan demikian lagi jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 qullah, sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan hukum air. Jadi air itu ada banyak hukum dia. Ada yang dipanggil sebagai air mutlak, ada yang dipanggil sebagai air musta'mal, ada yang dipanggil sebagai air musyammas, ada yang dipanggil sebagai air mutaghayyir. Jadi air mutlak maksudnya air yang dirinya itu suci dan boleh menyucikan benda lain. Menyucikan benda lain maksudnya dia boleh menghilangkan najis ataupun dia boleh mengangkatkan hadas, sama ada kecil ataupun besar. Itu maksud air mutlak. Dia suci lagi pula boleh menyucikan. Yang kedua dia panggil sebagai air musta'mal. Air musta'mal, hukum air tersebut suci juga, cumanya dia tidak menyucikan. Dia tidak boleh untuk mengangkat hadas, dia tidak boleh untuk membersihkan najis, kerana dia sudah digunakan air tersebut untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Maka air itu dipanggil air musta'mal. Kemudian yang ketiga dia panggil air mutaghayyir. Mutaghayyir bahasa mudah kitanya air yang berubah. Air yang berubah ada 2 macam. Sama ada dia najis ataupun dia suci. Kalau air berubah tu yang najis, maknanya air kosong, air putih dimasukkan ke dalamnya benda najis, maka air tersebut air mutaghayyir. Tak lagi pula mutanajis dia panggil, air yang terkena najis. Dia berubah dengan sebab masuk najis dan berubah dia punya sifat. Salah satu daripada sifat sama ada warna, bau, rasa. Kalau dia tu lebih 2 qullah, berubah. Tapi kalau kurang 2 qullah ni lebih kurang 220 liter. Kalau kurang daripada tu, maka walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna, tetap najis. Yang kedua, air berubah dengan sebab benda suci. Contohnya masuk serbuk teh, maka jadilah air tersebut air teh.
Jadi air teh dia tu suci. Suci, kalau tak suci tak boleh minum kita ni. Tapi dia tidak boleh menyucikan. Dia tidak boleh untuk basuh najis. Dia tidak boleh kita mandi dengan air teh tu. Ataupun tak boleh berwuduk dengan air teh tu. Tu dia panggil air mutaghayyir. Air yang berubah dengan sebab benda suci. Yang keempat, air musyammas. Air musyammas ni dia bukan hukum, dia air yang dipanaskan dengan dengan matahari yang ada syarat-syarat dia, iaitu di negara panas. Air berada di negara panas, air tersebut diletakkan di tempat seperti benda yang boleh ditukul seperti besi. Dan dia pun panas dengan sebab tu, maka dia panggil air musyammas. Jadi negara kita tidak akan boleh ada air musyammas kerana kita negara bukan kategori negara yang panas walaupun panas. Kategori panas tu sana tu kat Afrika dan sebagainya, tu panas tu 40 lebih darjah tu panas lah. Kita panas-panas pun 3 lebih ya, tu pun panas dah. Kita tidak boleh menjadi air musyammas. Selamatlah situ. Penggunaan air musyammas hukum dia makruh. Tapi kalau tahu benda tersebut memudaratkan badan dia, maka hukum dia haram. Itu kesimpulan sikit sebanyak berkaitan dengan air-air yang dinamakan pada bulan lepas. Maka sekarang ni dia sambung pula. Dia pun kata, dan demikian lagi jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 kullah. Sekarang nak bincang air musta'mal lagi. Ada masalah air musta'mal yang belum dibincangkan. Maka dia pun sebut air musta'mal, jadi juga air itu air musta'mal yang kurang 2 kullah. Sini kita dapat faham, kata air musta'mal itu jadi musta'mal kalau dia kurang 2 kullah. Itu saja. Maknanya kalau dia tu lebih 2 kullah, air tersebut kalau lebih 2 kullah, maka tidak akan boleh jadi musta'mal selama-lamanya. Itu. Tu kaedah dia lah. Jadi kalau contoh, kalau kita ada air musta'mal ada dalam 5 beldi, contohlah 5 beldi itu semua air musta'mal. Kita pun campur dalam satu kolah 5 beldi tu, gerang, cukup 2 kullah. Maka air 2 kullah tersebut yang asalnya tadi dalam satu baldi itu semua musta'mal, jadi air mutlak balik. Sebab sudah berkumpul semua air itu mencukupi 2 kullah dan ke atas, 220 liter dan ke atas, maka dia pun jadi dia jadi air mutlak balik. Boleh kita buat wuduk, boleh kita mandi semula. Jadi sekarang ni dia kata demikian lagi air musta'mal yang kurang 2 kullah itu, sebab dimasukkan ke dalamnya, ke dalam kurang 2 kullah tadi, orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung, kemudian yakni selepas daripada sudah ia seorang membasuh muka seorang sekali. Sekali. Sekarang ni nak buat masalah. Sekali, sekali ada sambung lagi. Sekali, jika 3 kali. Bukan jika tu, atau. La'alla sawab atau 3 kali. Noktah. Jadi sekarang ni nak cerita berkaitan dengan orang nak ambil air semayang ke dalam kolah. Yang mana kolah kita bukan kulah, kolah sungguh tu lah. Kolah orang Melayu tu. Yang mana kolah dia ataupun beldi dia tu tak cukup 2 kullah. Kolah dia tu tak cukup 2 kullah. Jaga-jaga tu. Kolah tu yang bekas air tu, yang panjang besar tu tak cukup 2 kullah. Andai kata tak cukup 220 liter. Dia pun nak ambil air semayang. Dia pun basuhlah muka, gerang. Kosak nak basuh muka 3 kali ataupun sekali, contohlah. Kalau sekali, lepas dia basuh muka tu, sekali dia nak basuh tangan. Dia nak basuh tangan. Jadi bila nak basuh tangan, mesti celup air dalam baldi ataupun kolah yang bukan 2 kullah tu. Maka dia cedok-cedok, tak ada niat cedok, dia panggil. Tak ada niat gayung ataupun tidak ada niat cedok air untuk basuh anggota tangan di luar daripada kolah tersebut. Maka dia pun basuh tangan dalam tu, maka air tersebut jadi musta'mal. Air dalam
kolah tadi tu yang tak cukup 2 kullah, yang tidak cukup 220 liter tu, semua jadi musta'mal kalau dia tidak niat gayung. Jadi cara yang betulnya, bila dia basuh muka, sama ada sekali atau 3 kali, ikut niat lah. Kalau dia nak basuh muka sekali saja, maka kali kedua tu dia nak basuh tangan, maka kena niat cedok, dia panggil. Niat cedok tu bukannya dalam bahasa Arab, bahasa Melayu je. Dalam hati tu terlintas kata niat nak basuh di luar daripada kolah tu, di luar daripada baldi tu. Tu niat cedok lah. Jadi dia pun ambil tangan, dia pun celup tangan dalam air, lepas tu dia basuh luar. Tu dia panggil niat cedok. Supaya kita tidak basuh, kita tidak terbasuh tangan kita yang masih berhadas ke dalam baldi. Jadi dia pun niat cedok, niat selesai, baru sah, masih lagi air mutlak. Lepas tu sekali kat tangan kiri pula niat pula cedok, geram kiri. Lepas tu lepas habis kanan kiri sapu kepala, tak payah niat cedok dah, sebab tangan kita sudah bersuci, bukan lagi ada hadas. Itu atas pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau contoh selama ni kita sudah buat begitu tanpa kita niat cedok, maka kita bertaklid kepada pandangan yang kedua oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang berpandangan kata untuk orang awam dimaafkan dalam bab tu. Jadi selepas ni kalau kita dah tahu dah, kita niat cedok lah. Jangan jadi syok, jadi syok pula. Biasa orang niat ni jadi syok saja. Bukan syok, was-was. Jadi was-was pula. Senang je, niat cedok je. Dalam hati nak cedok, basuh di luar, selesai. Tu supaya tidak menjadi air tersebut musta'mal. Itu yang nak kata. Kemudian kata musannif rahimahullah, jika ditinggalkannya meniga dia, jika ditinggalkan seorang meniga dia, meniga membasuh muka. Hak ni kalau dia nak basuh sekali lah. Contohnya dia nak basuh sekali saja, maka niat cedoknya kepada mana? Pada kali kedua lah. Niat kali pertama basuh muka, lepas tu kali kedua tu dia nak basuh tangan dah. Niat situ dah. Kalau basuh 3 kali muka, 1, 2, 3, sekali kali keempat tu dia nak basuh tangan, dia kena niat cedok. Kena niat gayung. Itu atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu cara berwuduk kalau dalam air yang kurang 2 kullah. Tapi kalau kolah tadi tu lebih daripada 2 kullah, besar, lajak kan, lebih daripada 220 liter, maka hak tu tidak niat gayung pun tak apa. Sebab kita nak basuh dalam kolah tu pun tak ada masalah, sebab dia lebih 2 kullah. Yang kena niat cedok-cedok ni kalau dia kurang 2 kullah. Begitu juga kalau ambil air sembahyang dengan batang baik, tu pun tak payah niat ikhtiraf, tak payah niat cedok. Cukup sekadar lalu air, gosok-gosok, selesailah untuk basuh anggota muka, tangan dan seterusnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 kullah jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggota orang yang junub ke dalam air itu, kemudian yakni selepas daripada sudah ia orang junub berniat. Sekarang orang junub pula. Tadi orang berwuduk, samalah. Jadi sekarang ni orang junub nak mandi dalam air yang kurang 2 kullah. Nak mandi dalam air yang kurang daripada 2 kullah, maka dia pun sebut tadi, jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 kullah tu jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggotanya ke dalam air itu, kemudian daripada sudah ia berniat. Dengan tiada diniatkan orang junub akan gayung. Sama juga bagi orang yang nak mandi junub. Dia nak mandi, nak cedok air dalam kolah. Kolah dia tu tak sampai 2 kullah. Kolah dia tu tak sampai 220 liter. Jadi sebelum dia pergi subuh tu, dia sudah berjunub, dia nak mandi wajib lah. Jadi nak mandi wajib, dia seluruh tubuh dia sedang berhadas besar. Jadi sekarang ni nak buat macam mana? Nak angkut air itu masuk ke kena kepada anggota dia, maka dia pun perlu niat gayung juga, supaya tangan kita yang masuk ke dalam kolah tu tak dikira sebagai mengangkat hadas besar. Kalau dikira sebagai mengangkat hadas besar ketika kita
mencelup tangan kita ke dalam air kolah yang kurang daripada 220 liter untuk kita ambil masuk ke badan kita, maka itu dia panggil musta'mal. Kalau tidak ada niat gayung, sama macam tadi. Kesimpulannya, kalau kita ni ada hadas, kita belum lagi hapus ataupun belum lagi kita mengangkat hadas kita, jadi kita nak celup air ke dalam kolah yang kurang 220 liter, maka kita perlu niat gayung. Sama ada kita nak berwuduk ataupun nak mandi wajib. Kalau tidak, air tersebut jadi musta'mal. Hanya terangkat hadas di tangan lah, hadas seluruh tubuh badan tak angkat kalau kita ambil air yang sama, sebab air itu sudah musta'mal. Jadi bila air tersebut musta'mal, kita basuh juga badan kita, kita berasa sudah sah mandi, padahal hakikatnya tidak sah mandi kita. Bila tidak sah mandi kita, sembahyang pun tidak sah. Larutanlah sampai mati, tak tahu kata dia tu tidak sah mandi dia. Parah tu. Jadi kalau tidak sah mandi, tidak sah sembahyang, tidak sah tawaf. Bila tidak sah tawaf, dia pergi umrah tu tak jadi umrah. Bahaya. Dia pergi umrah tu tak jadi umrah. Sebab tawaf tu syaratnya bersuci. Tawaf tu syaratnya bersuci. Kalau sa'i boleh tahan lagi. Tawaf ni syaratnya suci. Jadi kalau dia tidak mengangkat hadas besar dia, sebab dia mandi dengan air musta'mal, maka tidak sah tawaf dia. Bila tidak sah tawaf dia, maka tidak sah umrah dia. Begitu jugalah haji, begitu jugalah sembahyang-sembahyang yang dia mandi dengan air musta'mal tersebut. Maka ini satu perkara yang amat penting. Ini satu perkara yang penting, dan dia ni fardu ain, sebab dia membabitkan sah dan batal seseorang ibadat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau tak niat gayung maka jadi musta'mal juga. Adapun kalau dia tu 2 kullah ke atas, 220 liter ke atas, itu tak ada isu lah. Kita kata dah tadi, itu tidak akan menjadi musta'mal selama-lamanya. Dan jika ada air 2 kullah, kalaulah air itu 220 liter ke atas ataupun lebih, maka tiadalah jadi musta'mal air itu, lagipun suci, menyucikan jua. Jadi kalau air tersebut lebih 220 liter, kita nak terjun dalam kolah mandi junub pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak akan jadi selama-lamanya musta'mal. Air yang lebih 2 kullah tu air yang cukup kuat. Dia panggil taharatun qawiyah. Alat suci yang kuat bila dia sudah 2 kullah. Jadi bila 2 kullah kita nak terjun dalam tu mandi junub pun tak ada masalah. Tak akan jadi musta'mal sampai ke bila-bila, asalkan tidak najis ya. Tapi kalau dia kurang 2 kullah, dia ada masalah. Kalau dia akan cedok tanpa niat gayung, maka dia akan menjadi musta'mal, dan air tersebut tidak boleh lagi buat untuk angkat hadas yang kita belum basuh lagi. Dan demikian lagi, jika dihimpunkan air musta'mal itu hingga jadi 2 kullah, itu pun suci, menyucikan jua hukumnya, hukum air. Sama jugalah kita kata tadi. Kalau 5 baldi ataupun 10 baldi, 10 baldi itu semua kurang 2 kullah belaka, dan semua jadi musta'mal belaka. 10 baldi itu kita pun letak dalam satu kolah yang besar, perang, kira-kira cukup 2 kullah dan ke atas, maka dia tadi musta'mal, jadi suci semuanya. Jadi suci, lagi pula menyucikan. Boleh pula angkat hadas, boleh pula dia berwuduk dan mandi. Tu. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunat, iaitu basuh yang sunat tu, basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang, dan air yang terpakai pada membarui air sembahyang, dan air yang terpakai pada mandi yang sunat, sekalian air itu tiada jadi musta'mal. Sekarang ni basuhan sunat, adakah dia menjadi musta'mal? Dalam kitab At-Tahqiq oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berlaku khilaf dalam kalangan mazhab Syafi'iyah. Adakah basuhan sunat menjadi musta'mal ataupun tidak? Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut tadi, tidak jadi musta'mal.
Jadi basuhan anggota kita yang kedua, contoh kita basuh hak fardu perang. Okey, yang titik tu jadi musta'mal lah. Kita pun ambil untuk basuh kali kedua muka gerang, Lepas tu kita tadah. Tu. Contohlah kita tadah tu kita ambil pula untuk buat basuhan ketiga, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan musta'mal. Tu. Sama juga lah basuh tangan. Basuh kali pertama gerang. Okey, jadi musta'mal lah. Lepas tu kali kedua gerang. Kita tadah air yang kali kedua tu untuk basuh kali ketiga. Boleh tak? Boleh. Sebab dia tidak musta'mal. Dia basuhan sunat. Begitu juga wuduk yang sunat. Apa wuduk yang sunat? Wuduk mujad. Dia panggil wuduk tajdid. Wuduk memperbaharui wuduk. Kita ada dah wuduk. Contoh maghrib tadi kita ambil dah wuduk angkat hadas. Kita kentut tadi, kita pun sebelum maghrib kita pun wuduk angkat hadas. Sebab kentut. Lepas tu kita pun tak ketut, tak batal sampai isyak saat pukul 8, kita pun nak ambil wuduk baru. Nak ambil wuduk baru, maka wuduk tersebut sunat. Dia tak wajib sebab dia bukan berhadas. Jadi dia pun berwuduk dengan wuduk sunat. Dia pun wuduk lah. Perang basuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Dia sambil tadah air. Nak jimat air lah kononnya. Dia ambil timba kat bawah tu, dia tadah. Semua basuhan air, wuduk yang baru tu, semua jatuh situ. Contohlah. Lepas tu saat hari subuh, dia tu batal air semayang. Dia nak semayang subuh, kena ambil wuduk balik. Dia pakai wuduk hak dia tadah semalam. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan air musta'mal. Sebab dia tu wuduk yang baru. Wuduk yang sunat diperbaharui. Bukan wuduk untuk angkat hadas. Sebab dia tidak berhadas, dia hanya memperbaharui wuduk. Maka air tersebut tidak jadi musta'mal daripada basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga sampai seterusnya sampai kaki, semua bukan musta'mal laka. Jadi yang musta'mal menurut pandangan mu'tamad ialah basuhan yang mengangkat hadas sahaja, iaitu basuhan pertama pada wuduk yang wajib, basuhan pertama pada mandi yang wajib. Sama juga mandi sunat. Dia mandi sunat hari Jumaat ataupun hari raya Aidilfitri. Dia pun mandi. Kebetulan waktu tu kena jimat air, dia pun tadah semula. Dia pun mandi lah, gerang sambil tadah dalam Mekah. Okey. Lepas tu saat lagi dia nak semayang zuhur, berhadas. Dia pun nak ambil wuduk lah. Boleh ke tak dia ambil wuduk daripada kesan habis dia mandi raya tadi? Boleh. Sebab mandi raya bukan mengangkat hadas, hanya sunat sahaja. Tu. Jadi air yang bukan musta'mal boleh dipakai semula kalau masih, selagi mana dia masih hukum air mutlak, maka masihlah dia tu boleh guna semula. Sama lah kalau kita buat contoh masalah wuduk diperbaharui wuduk. Contoh dia semayang maghrib, dia angkat hadas, angkat hadas lah, tak apalah. Hari isyak dia memperbaharui wuduk sambil dia tadah air. Okey, air tersebut dia tadah tu musta'mal ke tak? Tak musta'mal sebab itu air wuduk yang diperbaharui, bukan untuk mengangkat hadas. Saat lagi pukul 9 dia balik rumah, dia nak semayang witir, dia ambil air semayang lagi, ambil air semayang yang tadi dia tadah. Boleh tak? Boleh. Lepas tu dia pun ambil air semayang untuk ambil semayang witir pukul 9 sambil tadah juga. Sambil tadah juga. Sehari pukul 10 dia tak batal lagi air semayang. Pukul 10 dia nak semayang apa? Dia nak semayang tasbih pula. Dia pun ambil semayang lagi. Boleh tak ambil air semayang hak tadi yang tak ada? Boleh lagi. Sebab dia masih belum berhadas. Dia nak memperbaharui wuduk. Masih boleh lagi. Okey. Hak pukul 11 dia pula teringin nak semayang. Semayang apa lagi tahu? Semayang apa lagi? Semayang baca Quran lah, baca Quran. Baca Quran. Dia pun ambil wuduk lagi. Sebab baca Quran sunat dalam keadaan berwuduk. Ni pula ibadat baru, bukan ibadat hak tadi. Maka dia pun memperbaharui wuduk lagi. Dia masih guna hak dia tadah tadi. Boleh tak? Boleh. Selama mana wuduk tadi bukan untuk angkat hadas, maka boleh guna air, bekas air yang kita ambil wuduk dan mandi tadi. Selama mana wuduk dan mandi tadi bukan untuk mengangkat hadas, hanya wuduk sunat atau mandi sunat atau basuhan sunat. Boleh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hanya suci menyucikan jua hukumnya, hukum air tadi. Ini air yang terpakai pada mandi sunat, air yang terpakai pada basuhan sunat, air yang terpakai pada wuduk yang disunatkan baharu. Disunatkan memperbaharuinya.
Selesai air musta'mal, masuk bab baru, air mutanajis. Dia pun sebut, dan air yang mutanajis itu, iaitu air mutanajis, air yang kurang daripada 2 kullah, dimasuki najis ke dalamnya, ke dalam air. Jadi cara sebut hak tunya mutanajis, bukan mutanajis. Salah. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia tahulah. Tanajjasa ya tanajjasu tanajjusan wa huwa mutanajisun. Mutanajis. Mutanajis ni maksud dia air yang terkena najis. Itu ya. Jadi mutanajis bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Jadi kena sebut dengan betul lah. Bukan mutanajis, mutanajis. Air yang terkena najis. Jadi air yang terkena najis, dia ada 2, terbahagi kepada 2. Kalau air tersebut kurang 2 kullah, kurang daripada 220 liter, maka jatuh najis. Contoh, cair cicak, jatuh. Air tersebut kurang 220 liter, maka hukum dia najis, walaupun tak berubah bau, rasa, warna sekalipun. Sebab dia kurang daripada 2 kullah. Kurang daripada 220 liter. Tapi kalau air tersebut sudah lebih daripada 220 liter, jatuh tahi cicak, dia tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, maka air tersebut tetap suci, menyucikan. Tapi kalau dah bau busuk, warna berubah, rasa berubah, maka jadi najis lah air 2 kullah tersebut. Habis. Itu dia panggil air mutanajis, air yang terkena najis. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sama ada ia air yang kurang 2 kullah tu berubah rasanya rasa air, atau baunya bau air, atau warnanya warna air. Sama ada ia berubah atau tiada berubah. Kalau kurang 2 kullah, dia berubah ke tak berubah ke, tetap najis kalau jatuh najis. Sama juga kalau air tersebut dia panggil cecair. Cecair ni maksudnya selain air. Contoh dia kuah. Kuah kari masak gulai. Contoh surah ni buat gulai kawah. Sempena hari raya Aidilfitri, contohlah. Dia pun buat gotong royong gulai kawah. Gulai kawah, contoh kita kata gulai kawah tu ada lebih daripada 220 liter kali, contohlah. Punya banyak. Pusing lah kali jatuh sitik tahi cicak. Maka bila jatuh tahi cicak tersebut, semua kari itu najis belaka, walaupun lebih 2 kullah. Walaupun lebih 220 liter, kari tersebut najis. Kari itu seluruhnya. Sebab dia bukan air. Ini lain masalah. Dia bukan air, dia cecair yang selain air. Cecair yang selain air, maka jatuh saja tahi cicak ataupun najis, walaupun tidak berubah bau, rasa, warna, tetap najis kesemuanya. Kari itu najis lah. Sekali dengan ayam tu najis. Jadi nak buat macam mana? Buat balik, cuci balik ayam tu, jangan buang pula. Cuci ayam tu sebab dia najis, lepas tu buat balik lah. Itu ya. Ni alam-alam menyelup perkasa, biar sampai pakai lengan, habis semua makan najis belaka. Dia beza kalau jatuh cicak. Masuk 2 kullah, 220 liter kari, kurang. Cicak tu dia nak berenang. Dia nampak kari itu macam sesuai untuk berenang, dia pun masuk, masuk, mati dalam tu. Maka bila mati dalam tu, adakah dia menajiskan kari? Tak najis. Tak najis, pelik tu, tak najis. Begitu. Tapi kita kena cepat-cepat buang lah. Jangan buat gui sekali pula, Allah jadi lain pula tu. Hak tu buang lah. Hak tu tak najis sebab dia jatuh sendiri, bukan kita lempar masuk. Kalau cicak tu dah mati, kita lempar masuk sengaja, tu najis lah kari tu. Ni dia masuk sendiri, mampu sendiri. Kita tak tahu apa, tak tahu pasal, tiba-tiba mampu sendiri. Hak tu tak najis. Selagi mana tak berubah bau, rasa, warna, dia tetap tidak najis. Sebab dia tu bangkai yang dimaafkan pada air, pada cecair.
Cumanya kalau dia berubah bau, rasa, warna, tak boleh lah. Tu kalau cicak. Bangkai, dia panggil apa? Bangkai yang tidak mengalir darah, dia panggil. Cicak, nyamuk, contoh nyamuk masuk dalam kari kerak, dia mati dalam tu. Tak najis, tak najis. Tapi kalau tahi masuk dalam kari tu, najis. Begitu Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Betul? Kalau berubah bau, rasa, warna ataupun tiada berubah, maka air itu najis jua hukumnya hukum air. Jadi air tersebut najis. Bila najis, hukum dia haram makan ataupun haram guna, haram minum. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan jika ada air itu 2 kullah ataupun lebih, maka masuk ke dalamnya, ke dalam air 2 kullah tadi najis, maka ditilik. Ada tafsir lah, ada perincian, kena tengok dulu. Jika tiada ada ia air itu berubah, yakni berubah bau ataupun rasa ataupun warna, maka air itu suci menyucikan jua. Macam tadi kita kata, air itu 300 liter, 500 liter masuk tahi cicak. Berubah tak bau? Tak berubah. Rasa tak berubah. Warna tak berubah. Maka sah. Boleh lagi ambil wudu, boleh lagi mandi junub di situ. Dan jika berubah air itu, air lebih 2 kullah, maka najislah ia air 2 kullah. Tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar ataupun hadas besar, dan juga menghilangkan najis dengan air 2 kullah tadi. Jadi bila air 2 kullah tadi jatuh tak cicak, jatuh. Tak cicak ada 1000. Contohlah. Cicak pakat berok belakang dalam kolah tu, gerang. Dia cicak 1000 jatuh semua. Tiba-tiba jadi hitam. Maka air 2 kullah tadi tidak boleh lagi untuk basuh najis, tidak boleh lagi untuk berwudu, tidak boleh lagi untuk mandi wajib, kerana dia sudah najis. Sebab apa najis? Berubah warna hitam. Maka tak boleh dah guna untuk basuh najis dan sebagainya. Bahkan kalau kita guna, kita menajiskan benda lain pula. Syahdan. Dimaafkan daripada najis itu. Ini sekarang nak bahas berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan pula. Tadi najis-najis yang tidak dimaafkan. Sekarang nak bahas berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Ulama ada buat kitab banyaklah, antaranya Syekh Ibnu Imad rahimahullahu ta'ala buat kitab Al-Ma'fuwat. Kitab berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan sahaja. Kitab Jawi pun ada juga. Berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan sahaja. Itu menunjukkan kepentingan tahu benda tu, sebab dia tu najis tapi dimaafkan. Boleh contoh kita kata tadi, cicak mati. Najis ke tak? Dalam mazhab Asy-Syafi'i khilaf ulama. Ada yang kata suci, ada yang kata najis. Pandangan mu'tamad najis. Tapi najis yang dimaafkan, bukan najis yang tidak dimaafkan. Bila kata najis dimaafkan, sebab apa dimaafkan? Sebab dia, cicak ni, darah tak mengalir dalam badan dia. Maka dia dimaafkan. Bila dimaafkan, maksudnya kalau najis-najis itu dimaafkan, makna tidak wajib basuh. Sunat saja basuh. Tapi kalau tahi cicak, tak mah. Tahi cicak memang kena basuh lah kalau dia melekat. Tapi kalau jenis tahi cicak kering, kita angkat tu pun tak ada kesan dekat lantai, tak apa. Tu tak payah basuh apa. Sebab dia kering. Ni kalau basah, tahi cicak baru, pak, kita pun angkat, tengok ada putih lagi kat lantai. Tu kena najis lah tu. Tu kena apa, cari habis kat tisu tu supaya kosong tempat tu daripada tahi cicak, lepas tu tuang air, selesai. Itu saja cara dia untuk basuh tahi cicak. Jangan ambil paip pula. Pada satu je. Tuang air saja selepas kita angkatkan najis cicak tersebut. Dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir. Bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya, darah binatang tadi. Contoh bangkai yang binatang yang tidak mengalir darah macam mana? Seperti kumbang dan semut dan cicak dan lalat dan sebagainya, nyamuk dan keluarga dia lah, tebuan dan sebagainya. Tu kalau mati dia bangkai najis tapi dimaafkan. Jadi kita boleh buang begitu sajalah, sapu-sapu buang, selesai.
Tak payah duk corak air apa, tak payah dah. Dia mati situ 3 ekor. Kita capu, selesai, buanglah. Sebab dia najis yang dimaafkan. Habis. Tapi walaupun najis yang dimaafkan, kalau letak dalam pakaian kita, kita pergi semayang, tak sah sebab dia menanggung najis. Dia masih lagi najis, tapi dimaafkan. Tapi tak dimaaf pada pakaian. Dimaaf pada air. Maksud dimaaf sini, dimaaf pada air. Contoh, lalat masuk mati dalam kopi. Boleh tak minum kopi tu? Boleh. Kita pun buang lalat tu, minum kopi tu boleh? Boleh. Sebab dia najis yang dimaafkan, tapi dimaafkan pada air sahaja. Pada pakaian tak dimaaf. Kalau ada 5 bangkai nyamuk ada dalam poket, kita pun takbir sembahyang Allahu Akbar, tidak sah kerana kita sudah menanggung najis. Ada dalam poket kita nyamuk 4-5 uti. 5 ekor nyamuk yang mati. Tak boleh lah tu. Kemudian dia kata, maka jika termasuk, bukan dimasuk. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut, iaitu bangkai binatang yang tak mengalir darah tu, ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah, ataupun benda yang cair. Benda yang cair ni contoh gulai, maka tiadalah najis air itu. Tu kita kata tadi, gulai-gulai masuk jatuh lalat, mati dalam tu. Tak najis kari tu. Tak najis air yang kurang 2 kullah tadi, tak najis. Sebab dia dimaaf pada air dan cair, tapi tak dimaaf pada pakaian. Dengan sekira-kira ada dalam pakaian, kita takbir nak sembahyang, tak sah kerana menanggung najis. Ataupun benda yang cair. Tidak najislah air itu atau benda yang cair, iaitu gulai tu. Gulai pun tak najis juga. Melainkan makna jadi najis jika ada ia air dan cecair tadi berubah, yakni berubah rasa atau bau atau warna. Tu najis lah. Biasanya jatuh tak cicak, jatuh cicak mati tak najis sebab tak berubah bau rasa warna. Tiba-tiba berubah. Tu najis lah. Tu najis. Atau disahajanya seorang memasukkan bangkai itu ke dalam air ataupun cecair, menajislah ia air tersebut. Ni dah mati dah, dia pun buang, masuk. Tu memang najis lah. Walaupun tak berubah bau, rasa ataupun warna, sebab dia sengaja nak menajiskan gulai tadi, ataupun sengaja nak menajiskan air yang kurang 2 kullah, maka dia akan menjadi najis. Itu kalau kita lempar dalam keadaan dia hidup. Beza kalau kita lempar dalam tu kalau kita lempar dalam keadaan mati. Dia dah mati dah, kita lempar, maka tu najis. Beza kalau kita lempar dalam keadaan dia hidup. Dia hidup lagi, kita pun lempar, masuk dalam gulai, mati. Tu pun tak najis. Itu tidak najis juga. Tu. Yang dia naknya ialah kita lempar dalam keadaan dia mati dah. Dia mati dah bangkai ni, kita pun lempar, masuk gulai, najis gulai. Tapi kalau dia masih hidup, kita pun lempar dia, masuk dalam tu, baru mati, tidak najis. Tapi geli lah nak akan kuah tu. Bukan nak suruh buat ni, nak suruh kata kalau terjadi begitu, hukumnya begitulah. Kalau lalu tak lalu tu lain cerita. Ulama fiqh bahas berkaitan suci tak suci, bukan suruh buat. Walaupun suci, bukan semestinya perlu buat. Ada dari sudut kebersihan pula. Kebersihan dengan najis, kotor dengan najis, dua benda yang berbeza. Benda kotor tak mesti najis, benda najis mesti kotor. Itu. Benda kotor tak mesti najis. Contoh hingus tak najis tapi kotor. Takkan orang telan hingus kotor tu. Tapi tak najis. Tapi kotor lah. Telan apa lagi? Telan tai hidung. Tai hidung tak najis. Telan, masalah telan. Nampak pelik, telan benda kotor lah. Tai hidung kotor najis tak najis, tapi kotor. Air mani suci, tapi kalau minum je nak tak jadi. Air mani dalam mazhab Syafi'i dia suci, dia tidak najis. Berlainan dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata air mani itu najis, itu suci.
Lepas tu kalau kata suci tu boleh minum lah. Bukan masalah boleh minum. Masalah kalau kena kat badan kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita, tak payah cuci. Itu masalah dia. Bukan mana suci-suci ni boleh minum. Bukan. Macam orang kata, macam mana? Macam orang kata, sentuh orang perempuan berlapik, tak batal air sembahyang. Bukan makna suruh pergi sentuh. Sentuh orang perempuan dalam keadaan berlapik, tidak batal air sembahyang. Ulama fiqh kata bukan suruh pergi pegang. Nak kata kalau terpegang tak batal. Contoh pergi umrah haji ke, sentuh perempuan dalam keadaan berlapik tak batal. Contoh dalam mazhab Syafi'i. Bukan suruh pergi pegang. Pegang perempuan dengan pegang perempuan, hukum pegang perempuan dengan pegang perempuan dalam keadaan berlapik batal kedok air sembahyang, itu dua benda yang berbeza. Itu sekarang nak bahas batal ke tak? Tak batal kalau dah berlapik. Dah haram tak? Haram kalau bersyahwat. Walaupun tak bersyahwat, haram juga sebab dia bukan mahram. Kalau dia tu bukan mahram lah. Dia ajnabi, dia orang luar. Bukan isteri, bukan mak, bukan apa. Haram lah. Tu masalah dia. Habis dah berkaitan dengan air. Sekarang nak masuk berkaitan dengan cara-cara untuk menyucikan najis. Cara-cara untuk menyucikan najis ni ramai juga orang tak tahu. Jadi adakah dia fardu ain? Dia adalah ilmu fardu ain kerana dia menjadikan sebab untuk sah ibadat kita. Najis ni boleh jatuh kat badan kita, boleh jatuh kat pakaian kita, boleh jatuh kat tempat sembahyang kita. Maka antara syarat sah sembahyang apa dia? Memastikan suci anggota badan, pakaian, tempat untuk kita sembahyang. Itu wajib suci. Maka dia pun ajar kalau ada najis, macam mana pula kita nak membasuh najis tersebut. Najis itu ada 3. Najis mutawassitah, najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ringan tu disebabkan dia punya cara basuh paling ringan sekali. Tak susah. Hanya percik air selepas hilangkan air najis. Kalau mutawassitah, tengah-tengah. Sebab dia tak berat, tak ringan sangat. Dia kena tuang air selepas daripada hilang air najis. Kalau mughalladhah paling berat sekali, najis yang berat. Yang ni berat dari sudut cara basuh. 7 kali basuh, salah satunya dengan air bercampur debu tanah. Sama ada debu tanah tu pada basuhan pertama, atau kedua, atau ketujuh, atau keenam dan sebagainya. Cara basuh dia payah sikit. Tu yang hasilnya ada 3 jenis najis: mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughalladhah. Bukan bermakna berat, tengahan dan ringan tu sesuka hati, tak, dia ada sebab dia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.